Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Ringkasan eksekutif bagi syarikat Jemaah Beauty Sdn Bhd yang bakal kami bentangkan plan pemasarannya dalam pembentangan kali ini adalah Jemaah Beauty Sdn Bhd ni merupakan satu syarikat tempatan yang membangunkan, menjual dan memasarkan produk kesihatan, kecantikan serta penjagaan kulit. Dan tujuan plan pemasaran syarikat ini adalah untuk memberi perincian tentang strategi pemasaran bagi produk baru syarikat ini, iaitu Epic Coral Salmon Placenta. Produk ini dirumuskan daripada placenta ikan salmon yang terkenal dengan nutrien dan lebih baik daripada placenta biri-biri serta halal untuk digunakan oleh umat Islam ataupun bukan Islam. Di mana apabila produk ini telah dipasarkan, ini sudah tentu akan membuatkan produk ini berdaya maju serta berdaya saing dan mampu mendapat perhatian 20.6 juta pengguna beragama Islam di Malaysia berdasarkan kepada Jabatan Perangkat Malaysia pada tahun 2020. Dan produk ini juga berpotensi untuk dipasarkan keluar negara seperti Asia Tenggara dan seterusnya ke peringkat dunia kerana kebolehgunaan produk ini untuk pengguna beragama Islam serta khasiatnya kepada kesihatan tubuh badan kita. Sedikit maklumat latar belakang syarikat ini, syarikat Jemaah Beauty Sdn Bhd, di mana syarikat ini telah ditubuhkan pada 2013 dan dimulakan dengan modal permulaan sebanyak RM100,000. Yang mana ibu pejabat bagi syarikat Jemaah Beauty ini berpangkalan di Sungai Besi, Kuala Lumpur, dan aktiviti perniagaan utamanya adalah produk-produk kesihatan dan kecantikan. Bagi visi dan misi syarikat ini, visi syarikat adalah untuk membangunkan produk yang dapat memenuhi keinginan setiap wanita Asia untuk menjaga kesihatan dan kecantikan. Manakala misi pula adalah untuk membangunkan pelbagai produk kesihatan, kecantikan dan produk penjagaan kulit semula jadi yang disesuaikan khas untuk wanita Asia dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi yang selamat dan mesra alam. Dan objektif bagi syarikat ini bagi tempoh jangka masa pendek adalah untuk membangun dan melancarkan produk Epic Coral Salmon Placenta sebagai jenama terkenal di pasaran tempatan ataupun serantau, serta cuba untuk mencapai jualan sebanyak 1.5 juta bagi tempoh 3 tahun pertama beroperasi. Manakala objektif bagi jangka masa panjang syarikat adalah untuk melancarkan rangkaian produk Epic Coral Salmon Placenta ini dengan sasaran untuk mengeksport ke sekurang-kurangnya 3 negara Asia dengan mencapai jualan sebanyak 5 juta pada tahun kelima operasinya. Selamat sejahtera semua, nama saya adalah Giri Shiva. Jadi, sekarang ni kita akan lihat analisis pasaran, atau dengan lebih lanjut lagi kita akan lihat analisis SWOT. Terdapat 4 jenis analisis SWOT dan kita akan lihat satu persatu apakah yang mempengaruhi Epic Coral Salmon Placenta kita. Jadi, pertamanya adalah kekuatan. Kekuatan kita adalah pengurusan yang sangat efisien, penggunaan teknologi yang menepati standard dan juga lokasi penjualan kita yang sungguh strategik. Kita menggelar ini semua sebagai kekuatan kami. Kedua adalah kelemahan kami. Kelemahan kami adalah terdapat pelbagai pesaing aktif. Mereka membawa idea-idea yang baru dan idea-idea yang bernas dan ianya sangat mengancam perniagaan kita. Jadi ini adalah salah satu kelemahan kita. Ketiga adalah peluang. Peluang kita adalah sebagai contoh menyertai pameran di dalam atau luar negara yang lebih dikenali dalam aspek kecantikan dan juga lebih lanjut yang berkenaan dengan perniagaan kita. Keempat adalah ancaman. Ancaman kita boleh dikatakan sebagai contohnya harga bahan mentah. Kadang-kadang harganya akan naik ke atas, kadang-kadang harganya akan turun ke bawah. Jadi ianya tidak tetap dan ianya akan menjejaskan kita punya keuntungan dan juga kerugian. Jom kita lihat slide seterusnya. Okey, seterusnya adalah analisis persaingan. Kita terdapat 4 pesaing yang sangat aktif. Pertamanya adalah Kinomohitsu, kedua adalah Sendayu Tinggi, ketiga adalah Cell Labs, keempat adalah Simplicity. Jadi
Kalau kita lihat Simplicity dan Sedayu Tinggi ini, mereka menumpukan pada penyediaan produk kecantikan yang mampu dimiliki oleh semua orang. Apabila kita melihat di Cell Labs pula, mereka menawarkan penyelesaian penjagaan kulit yang sangat termaju. Dan seterusnya, Kinohimitsu. Mereka adalah pakar dalam suplemen kesihatan dan kecantikan. Jadi, kesemua syarikat pesaing ini adalah pesaing yang sangat-sangat aktif dan juga memang sangat mengancam buat kita, tetapi kita juga mengambil teladan daripada mereka juga. Pelbagai pilihan produk diberikan kepada pelanggan untuk memenuhi keperluan mereka. Seperti sachet. Sachet yang dihasilkan adalah di dalam pak perisa asli dan perisa mix berry yang memberikan variasi rasa kepada pelanggan. Pelbagai saiz pak ditawarkan termasuklah pilihan 15 dan 30 pak sachet yang terdapat di dalam satu kotak. Seterusnya adalah di dalam berbentuk pil ataupun kapsul. Pil atau kapsul ini adalah di dalam bentuk botol dalam kuantiti yang berbeza iaitu 30, 60 dan 100 pil setiap botol. Pelanggan dapat memilih kuantiti yang sesuai dengan keperluan mereka. Dalam melaksanakan strategi harga, syarikat mengambil pendekatan yang berbeza untuk memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan. Seperti harga runcit premium. Untuk produk utamanya, syarikat akan mengekalkan dasar harga runcit premium untuk menunjukkan prestij kategori produk tersebut dan dapat membandingkan kelebihan produk ini dengan produk premium keluaran syarikat lain. Seterusnya, harga berasaskan nilai. Sebagai sebahagian daripada aktiviti promosi, syarikat akan mengeluarkan voucher boleh tebus di mana ia boleh dituntut pada tempoh promosi istimewa sekali setahun di kedai-kedai tertentu. Tempoh promosi hendaklah dibuat di luar musim kemuncak pada 10 atau lebih cawangan untuk meningkatkan jualan. Okey, bagi pengakhiran produk pula, kami telah melakukan jualan dalam talian online. Selain mengukuhkan blog, laman web atau portal, syarikat akan meletakkan iklan dalam talian iaitu online, memasukkan iklan dalam portal dan talian yang popular untuk meningkatkan kehadirannya di peringkat global. Seterusnya, mengikut trend semasa, syarikat juga akan membuat jualan menerusi laman Shopee, Lazada dan juga TikTok. Kami juga ada melakukan jualan secara langsung iaitu keahlian atau jualan referral di dalam jangka masa panjang. Syarikat akan meningkatkan laman web ke portal yang lebih besar dengan keupayaan untuk mendaftar keahlian, keupayaan log masuk untuk menyemak imbas, membeli belah dan memperkenalkan produk kepada rakan, lengkap dengan sistem mata kesetiaan iaitu loyalty points. Insentif bagi yang membuat rujukan dalam sistem ahli mendapat ahli iaitu member get member system. Seterusnya, jualan kedai, kios dan farmasi. Jualan runcit pada mulanya akan dihadkan kepada satu atau dua lokasi yang akan ditentukan, sebaik-baiknya di lokasi yang tidak terlalu premium di Lembah Kelang di mana terdapat komuniti besar pelanggan yang berpotensi untuk sepadan dengan profil demografi sasaran pelanggan produk ini. Promosi syarikat merancang untuk menyertai pameran mempromosikan produk supaya Epic Coral Salmon Placenta akan lebih dikenali serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan oleh syarikat. Promosi juga akan dijalankan di laman media sosial seperti Shopee, Lazada, TikTok, Facebook dan laman sesawang produk. Syarikat juga bercadang untuk membuat siaran langsung di platform ini untuk mempromosikan lagi produk supaya dapat memperkenalkan lagi produk ini secara langsung dan secara meluas bagi mencapai sasaran pelanggan. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan anjuran kewangan. Yang pertama ialah andaian hasil. Pada tahun pertama, hanya produk biasa-biasa yang boleh diperolehi dan jualan secara terus ataupun melalui pengedaran pemborong di dalam bentuk 15 sachet ataupun 30 sachet. Apabila tahun kedua, pizza buah akan diperkenalkan dan juga pizza biasa melalui jualan di dalam botol yang mengandungi 30 pil di dalam satu botol kapsul. Dan hasil ini akan dijangka akan meningkat dari tahun ke tahun dan sehinggalah ke tahun kelima sebanyak lebih 6,000 jualan ataupun unit akan dijual bagi pizza biasa 15 sachet. Seterusnya, harga kos seunit untuk 15 sachet pizza buah dan pizza biasa ialah RM33 dan RM66 untuk 30 sachet. Manakala harga kos untuk satu botol yang mengandungi 30 biji pil ialah sebanyak RM85. Selain itu, lain kos pengeluaran ialah ujian mikro, pendaftaran tanda dagangan, pensijilan halal dan juga klasifikasi BPFK seperti yang dipaparkan. Selain itu, peluang lain yang terlibat ialah tenaga manusia, periklanan, pemasaran dan promosi, perbelanjaan jualan dan pemasaran dan juga perbelanjaan pejabat yang dijangka akan meningkat saban tahun selaras dengan peningkatan hasil jualan ataupun jualan produk yang dijangka juga akan semakin meningkat. Seterusnya, bagi anjuran untung rugi, pada tahun pertama untung operasi dijangkakan adalah sebanyak RM411,000
dan jumlah ini akan semakin meningkat saban tahun. Pada tahun kedua dijangkakan sebanyak 1 juta dan jumlah ini akan meningkat hingga ke 64 juta pada tahun kelima. Dan untuk rugi bersih sebelum cukai, pada tahun pertama dijangkakan adalah defisit memandangkan banyak kos-kos operasi yang terlibat. Walau bagaimanapun, pada tahun kedua untung bersih dijangka akan positif, iaitu sebanyak 717,000, dan ia akan semakin meningkat sehingga ke tahun kelima, iaitu untung bersih sebelum cukai sebanyak 2.3 juta. Bagi unjuran aliran tunai, pada pemula perniagaan sebanyak 350,000 pembiayaan akan diperolehi menerusi dana kerajaan sebanyak 250,000 dan juga modal dari pengarah sebanyak 100,000. Dan modal ini akan ditolak pada kos-kos seperti pendaftaran perniagaan dan juga pembasuhan dan juga deposit dan lain-lain pembelajaran. Dan pada tahun pertama aliran tunai adalah negatif, dan jumlah ini dijangka akan kembali positif pada tahun kedua dan juga semakin meningkat sehingga ke tahun kelima, di mana aliran tunai bersih adalah sebanyak 2.3 juta. Berikut adalah data yang akan digunakan untuk menghasilkan break-even analysis ataupun analisis pulang modal, di mana kos tetap pada tahun pertama ialah RM633,500 dan jumlah kos adalah RM750,000 dan RM900. Graf ini menunjukkan analisis pulang modal bagi produk biasa dan buah untuk 15 sachet, di mana bagi menghasilkan titik pulang modal sebanyak 4,113 unit perlu dijual. Bagi 30 sachet pula sebanyak 2,295 unit perlu dijual bagi menghasilkan titik keseimbangan ataupun break-even analysis. Manakala bagi produk satu botol yang mengandungi 30 pil kapsul sebanyak 1,937 unit perlu dijual bagi mencapai titik keseimbangan ataupun titik pulang modalnya. Hai, saya Natasha. Kita beralih kepada topik kawalan. Berikut adalah beberapa garis masa dan peristiwa penting yang dirancang oleh syarikat untuk tahun pertama pelancaran produk ni. Kami bahagikan kepada tiga bahagian iaitu bahagian operasi dan jualan, dan juga pemasaran dan juga pentadbiran pengurusan. Okey, seterusnya ialah pelan tindakan. Kami bahagikan pula kepada 4 bahagian, di mana yang pertama ialah e-dagang. Syarikat akan membuka akaun di setiap platform e-dagang seperti Lazada, Shopee dan juga TikTok, dan akan memuat naik senarai produk dan juga details yang ada dan cuba untuk konsisten menumpukan pengenalan dan penjualan produk di TikTok Live. Bagi di platform Shopee dan juga Lazada, promosi harga akan dijalankan mengikut harga tertentu seperti promosi hari gaji ataupun tarikh-tarikh istimewa tertentu. Seterusnya ialah media sosial. Media sosial yang terlibat ialah Facebook, Instagram, TikTok dan juga laman sesawang. Syarikat akan membuka akaun di setiap platform media sosial yang disebutkan tadi. Bagi di platform Facebook, Instagram dan TikTok, syarikat akan menggunakan kaedah posting cara terkini, di mana video dengan input informasi trending, jenaka dan juga formal akan dimuat naik. Di Facebook pula lebih tertumpu kepada audien dan pelanggan yang lebih berumur, manakala di Instagram dan juga di TikTok lebih menjurus ke arah audien yang lebih muda. Bagi laman sesawang pula, melalui penggunaan kata kunci secara strategik dalam kandungan di dalam laman sesawang tersebut dan perkongsian pautan di platform media sosial yang lain akan membantu untuk meningkatkan lagi keterlihatan halaman syarikat dan juga produk dalam hasil carian oleh pengguna di luar sana. Yang ketiga ialah poster dan juga risalah. Poster dan risalah ini digunakan secara minimum kerana peredaran masa sekarang yang lebih kepada pemasaran digital. Oleh itu, poster dan risalah ini masih digunakan seperti perjumpaan bersemuka bersama pelanggan. Hal ini dapat mengurangkan sedikit kos pemasaran kerana pemasaran lebih tertumpu kepada pemasaran digital. Kemudian ialah gerai acara ataupun event booth. Melalui penjualan di event booth, matlamat utama ialah untuk mengembangkan lagi rangkaian perniagaan dan bukan semata-mata untuk meningkatkan jualan sahaja. Melalui gerai acara ini, sasaran pasaran dapat diperluaskan kerana terdapat kepelbagaian umur dan ciri-ciri pelanggan yang akan hadir pada sesuatu acara yang diadakan. Dengan menawarkan suasana yang menarik,
kandungan yang berguna dan juga mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi interaktif seperti permainan ataupun cabutan bertuah untuk menarik perhatian pelanggan. Pengalaman positif akan membantu membina hubungan yang kukuh dengan pelanggan yang hadir. Akhir sekali, kontingensi. Apa itu kontingensi? Ia merupakan peristiwa ataupun perkara yang berlaku di luar jangkaan. Yang pertama ialah pesaing mengeluarkan produk yang lebih kurang sama, mengakibatkan lebih persaingan, melibatkan pelanggan sedia ada dan juga pelanggan baru. Yang kedua ialah kadar ekonomi yang tidak stabil di negara ini mengakibatkan pelanggan membeli produk lain yang lebih penting bagi mereka dan dengan harga yang lebih murah. Kemudian, pecahan harga dibuat oleh pesaing membuatkan syarikat lebih rugi dan hilang pelanggan. Seterusnya ialah ulasan palsu juga mungkin dibuat oleh orang untuk menjatuhkan jenama ini. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum dan terima kasih.